lagi katanya. Ada tak orang begitu? 4 bulan dia mendirikan masjid ni tu minta derma sana, tiba-tiba tak dilantik menjadi imam umpamanya ya. Udah tak datang lagi. Ngapa tak lantik? Ngapa tak datang lagi? Dia nunggu mikir tak datang. Ush, dia bukan dak kawat lagi, dah ada orang yang handai lagi lantak dah bagi dia. Itu ikhlas ke tak? Itu ikhlas ni tahu tak? Dia hendak daripada sebelum dibuat, kemudian ketika dibuat, dan selepas dibuat nak ikhlas semata-mata kerana Allah. Sampai bila? Sampai bila? Sampai mati. Itu ikhlas ya. Sebelum dibuat, niat mula-mula tu biar semata-mata kerana Allah. Ya. Lepas tu sedang dibuat, nak ikhlas juga semata-mata kerana Allah. Macam saya ngajar ni. Biar betul-betul semata-mata kerana Allah. Jangan kerana lain. Jangan tengah ngajar tu tengok dia mentengah ya seronok apa. Pandai aku ni ngajar je. Ada habis. Ya. Tak ada lagi. Terror aku ni ngajar je. Dalam Perak ni tak ada yang menanding aku. Aku lah ustaz yang paling terror. Apa tak? Itu dah jadi apa? Itu dah jadi ujub. Sudah hilang ikhlas. Jadi biar betul-betul semata-mata kerana Allah. Tengah ini pun. Buat yang terbaik. Kerana Allah suruh buat yang terbaik. Ya. Kemudian lepas itu, dah lepas esok, 5, 6, 7, 8 tahun, 10 tahun yang akan datang, masih lagi ikhlas. Ya. Tak payah khabar orang. Mana tahu kena antara perempuan ni ada yang jadi menteri esok. Ya. Mustahil ke? Ya. Tengok menteri tu, itu siapa tu? Itu murid saya ke tu lah. Dah. Habis ikhlasnya ya. Saya lah ngajar dia tu, kalau tidak apa pun tak tahu tu. Ya. Sudah hilang ikhlas tu. Bukan senang ni tau, cakap boleh. Tapi nak mempraktikannya payah ya. Jadi itu namanya ikhlas. Bermula dari ikhlas adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tauhid uluhiyah ni dia bermula daripada ikhlas kita kerana Allah Taala. Mesti ikhlas tu zahir dan batin. Ya, kadang-kadang zahir itu boleh jadi ikhlas tapi batin tak ikhlas pula. Saya bagi contohlah. Bagi contoh, bagi faham betul ikhlas ya. Katakanlah di suatu malam pukul 3.30 saya bangkitlah sembahyang tahajud malam tu ya. Tengah elok sembahyang tu satu rukuk tidak apa tu, tiba-tiba telefon pun berbunyi. Ya, saya sembahyang tu Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin. Berbunyilah telefon tu. Jadi isteri saya bangkitlah, angkat telefon tu. Hello, siapa ni? Nak cakap dengan ustaz. Anak ustaz tengah sembahyang katanya. Dengar tak ustaz tu? Ustaz tu dengar baru kau tahu, kau ingat aku tidur merolok kan. Aku sembahyang tahu katanya. Sudah hilang ikhlas tu. Sudah ada riak di situ. Bukan senang ni tau. Sebab itu jangan lepas ini kau jangan ngelewa je keliling Taman Samudra tu pakai telekung tengok aku pandai ya. Jangan harus. Itu namanya ikhlas. Dalam tengah buat tu. Ya. Kadang-kadang dia timbul apa itu ya. Tengah-tengah buat tu timbul rasa hati tu. Nak menunjuk-nunjuk pada orang. Contoh lagi satu. Saya ada contoh. Saya lepas ni kan ngajar lepas maghrib kan isyak kan semayang suruh dia menjadi imam. Ya. Suruh dia menjadi imam. Saya pun pergi duduk jadi imam. Kadang-kadang nak baca inna ataina aja. Ya, tengok-tengok Ustaz Dolah ada, Ustaz Zaki ada, Ustaz Khairuddin ada, semua ada. Kalau baca inna ataina kan tak standard pula. Terus tukar baca surah Yasin dari mula sampai habis. Biar dia tahu aku ni hafal surah Yasin. Sudah amal dah. Ikhlas tak tu? Sudah hilang ikhlas tu. Jadi perempuan pun begitu jugalah ya. Jadi kena ikhlas semata-mata kerana Allah. Kerana itu orang-orang yang beriman kepada Allah, ia beribadat hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Macam Khalid ibn al-Walid, masa itu dia jadi panglima perang. Orang memuja-muja dia. Ya, semua sahabat pun memuja dia. Mengatakan kalau Khalid menyertai peperangan orang Islam, pasti mendapat kemenangan. Jadi Umar takut ada orang mensyirikkan Khalid ni, sehingga memuja dia macam memuja dewa. Maka Umar tukarkan Khalid tu daripada jawatan panglima perang jadi soldadu biasa. Jadi orang askar yang biasa.
Dia hantar surat kepada Khalid Ibn Walid. Khalid pun baca. Tak ada berkerut pun mukanya, berubah pun tak dia baca. Lepas baca dia simpan. Dia simpan surat tu. Lepas tu dia teruskan perjuangan. Dia memimpin lagi tentera-tentera tu sehingga menang. Bila dah menang baru diserahnya surat tu kepada Abu Ubaidah, kerana dia lantik Abu Ubaidah tu sebagai pengganti dia. Ya. Udah lepas tu ditanya sahabat, yang kamu terus berjuang setelah dipecat oleh Umar tu ngapa? Masa tu Umar dah jadi khalifah tau. Rasulullah dah wafat dah. Ya. Umar jadi khalifah. Yang kamu terus berjuang tu ngapa? Kamu bukan ketua lagi. Umar bukan nak lantik kamu lagi. Dia dah melantik orang lain, kenapa kamu pula beri sibuk? Apa jawab dia Khalid Ibn Walid? Aku berperang bukan kerana Umar. Aku berperang kerana Allah. Itu dia orang yang betul-betul ikhlas, ya. Perjuangan semata-mata kerana Allah. Walaupun dia tak ada jawatan, tapi dia tetap meneruskan perjuangannya. Itu ikhlas. Kita ni, saya ni cerita boleh lah, tapi belum tahu lagi, ya. Nak buatnya perit. Ya. Bukan kepada yang lain. Ia mengikhlaskan cinta. Cinta hanya kepada siapa? Allah Ta'ala. Takut hanya kepada siapa? Allah. Harapan, berharap hanya kepada siapa? Kepada Allah. Lagi doa, nak berdoa kepada siapa? Kepada Khamat. Khamat bidah lanjut, ya. Nak doa kepada siapa? Kepada Allah, ya. Kemudian tawakal, berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala. Lagi taat kepada undang-undang siapa? Undang-undang Allah. Jangan taat kepada undang-undang Lord Reid. Lord Reid tahu? Allah tak pernah dengar nama Lord Reid. Lord Reid tak pernah dengar nama? Seorang pembesar Inggeris namanya Lord Reid. Dialah yang menggubal undang-undang yang ada sekarang ni. Yang diikut oleh orang sekarang ni, undang-undang yang diasaskan oleh Lord Reid. Ya. Jadi kita hanya patuh kepada Allah, jangan patuh kepada yang lain. Taat, tunduk dan segala jenis bentuk ibadah hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Sebab itu kita niat usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan ma'muman. Apa ujungnya? Lillahi Ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadhan hadhihi sanati lillahi Ta'ala, ya. Nawaitul hajj wal ikhram, ikhramu bihi. Ujungnya lillahi Ta'ala. Nawaitu iktikafa fi hadzal masjid. Ujungnya lillahi Ta'ala. Semua lillahi Ta'ala, lillahi Ta'ala, lillahi Ta'ala. Ya, kepada Allah sahaja. Itu namanya tauhid uluhiyah. Ya. Kerana bila kita sebut la ilaha illallah tu, kita mengaku tiada Tuhan yang kita nak patuh hanya kepada Allah. Tak ada siapa yang kita nak takut hanya kepada Allah. Tak ada siapa yang kita nak tunduk dan patuh hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, tiada siapa yang kita nak minta doa hanya kepada Allah Ta'ala. Itu uluhiyah namanya. Itu sebab kita tahlil tu mesti dalam hati kita tu ingat nak tunduk dan patuh kepada Allah sahaja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya ingatkan Allah sahaja. Jangan ingat yang lain. Bukan macam orang Kenuri. Orang Kenuri tahlil juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulut ke nasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulut kuning ke pulut putih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan-jangan waktu canai aja kot. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu canai boleh tahan juga. Jangan-jangan biskut mayat aja kot. La ilaha illallah. Tahu biskut mayat? Jadi tak ada dapat apa-apa lah. Yang dapat biskut mayat ajalah. Coba kalau kita betul mentauhidkan Allah dengan menyebut la ilaha illallah tu. Tiada Tuhan yang aku nak tunduk dan patuh hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Ya. Baca sekali. Tauhid uluhiyah ini atau itu pada hakikatnya mengandungi tauhid rububiyah dan tauhid asma' dan juga sifat. Makna uluhiyah tu dia merangkumi rububiyah, merangkumi
al-asma' dan juga merangkumi sifat. Uluhiyah yang paling penting. Antara 4 jenis tauhid itu yang paling penting ialah tauhid uluhiyah. Ya. Sebaliknya tauhid rububiyah tidak mengandungi tauhid uluhiyah. Kalau kita hanya pegang rububiyah aja, dia tak masuk uluhiyah. Macam tadi lah orang kafir tu. Ya, dia menerima Allah sebagai pencipta tapi tak mau menyembah Allah Taala. Kerana kadang-kadang seseorang itu mengaku rububiyah Allah tetapi tidak beribadat kepada Allah. Begitu juga tauhid asma' dan sifat tidaklah mengandungi rububiyah dan uluhiyah. Itu nama aja. Akan tetapi siapa yang mentauhidkan Allah di segi uluhiyah dengan mengakui bahawa Allah sahajalah yang berhak diserahkan ibadah, manakala yang lain tidak berhak diserahkan ibadat sedikit pun, berarti ia pada hakikatnya telah mengakui bahawa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Apa arti Rabbul Alamin? Pencipta seluruh alam. Rabbul Alamin. Dialah yang mempunyai nama-nama yang elok. Kalau dia pencipta, dia juga mempunyai nama-nama yang elok. Jadi nampak? Dia menerima Allah sebagai pencipta, dia juga menerima nama-nama Allah itu semuanya elok belaka. Pada Allah semua nama-nama itu elok belaka. Positif belaka. Tak ada yang negatif. Cuma setengah daripada nama-nama Allah tu kalau kita memilikinya itu negatif. Ada nama-nama Allah yang kita tak boleh merebutnya. Contohnya Al-Mutakabbir. Apa arti Al-Mutakabbir? Yang takabur. Yang boleh takabur siapa? Allah Ta'ala saja. Kita boleh tak? Boleh tak? Perempuan boleh takabur? Ayah lah paling cantik dalam manjung ni. Boleh kan? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, ya. Jadi bagi manusia, kalau dia memiliki setengah daripada sifat yang ada pada Allah itu, maka itu negatif baginya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi bagi Allah semuanya elok belaka, semuanya baik belaka. Sebab itu nama-nama Allah itu dipanggil Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik-baik belaka. Ya. Dan sifat yang sempurna kerana mengikhlaskan ibadat bagi zat yang bersifat dengan kekurangan. Tidak layaklah, tidak layak. Bukan tak betul-betul. Dialah yang punya nama-nama yang elok dan sifat-sifat yang sempurna kerana mengikhlaskan ibadah tidaklah untuk selain daripada Allah, atau tidak layak bagi zat yang bersifat dengan kekurangan. Zat mana ada kekurangan, ya? Allah tak ada langsung apa kekurangan pada diri Allah Ta'ala itu. Ya, sebab layakkah disembah zat yang tidak berkuasa mencipta dan mentadbir urusan makhluk? Layak ke tak layak? Kalau kita nyembah sesuatu yang tak boleh buat apa, macam patung tu, apa yang boleh dia buat? Kalau kita sembah dia, layak ke dia disembah atau tidak? Patung tu layak ke tak? Tak layak. Itu yang Nabi Ibrahim kabur kepada Namrud tu. Kau dah kamu tahu dia berjalan pun tak boleh, bergerak pun tak boleh, bercakap pun tak boleh. Yang kamu sembah dia mau apa? Kata dia Nabi Ibrahim kabur kepada Namrud. Terduduk Namrud tu. Ya. Ngaku tak nak mengaku tak adalah, tapi dia terduduklah tak boleh jawab. Hujah daripada Nabi Ibrahim. Dan layakkah diibadatkan zat yang bersifat dengan sifat-sifat kekurangan? Layak ke tak? Tak layak. Dengan itu ternyatalah bahawa syahadat apa? La ilaha illallah mengandungi ketiga-tiga tauhid. Kerana syahadah ini adalah tauhid uluhiyah. Ya. Dan tauhid uluhiyah ini mengandungi tauhid bahagian rububiyah dan tauhid asma' wal sifat. Justru itu tauhid uluhiyah ini adalah awal-awal dasar agama. Dan penghabisannya, dia juga awal, dia juga penghujungnya, tak ada lagi. Dia tu je, ya. Awal-awal agama dan dia juga penghabisannya. Batinnya dan zahirnya, zahir dan batin la ilaha illallah tu. Berdasarkan tauhid bahagian inilah diciptakan sekalian alam. Tauhid inilah Allah mencipta alam ini berdasarkan tauhidnya ini, ya. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka
beribadat kepada aku saja. Only me. I am the only one, the only God. Yang lain bukan Tuhan. Patung bukan Tuhan, binatang bukan Tuhan, pokok besar bukan Tuhan, hantu bukan Tuhan, dan sebagainya. Tuhan siapa? Hanya Allah Ta'ala saja. Baik, wallahu alam. InsyaAllah kita akan baca sambung lagi bulan depan seterusnya, ya. Baik, ada soalan? Silakan. Tak ada? Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya? Boleh. Na'udzubillah. Kami minta lindung dengan Allah. Seperti, ya. Min zalik itu daripada yang demikian itu. Jadi kalau sebut na'udzubillah boleh lagi. Tak salah, ya. Tak salah, boleh. Kami minta lindung dengan Allah. Boleh, tak salah. Tapi yang eloknya habiskanlah na'udzubillah min zalik. Kami minta lindung dengan Allah daripada yang demikian itu. Lagi? Habis? Okey. Betul ni?